Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam pengajian kita, iaitu pengajian kitab Al-Ajurumiyah. Yang mana seperti biasa insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi perbahasan kita, iaitu alamat jazam. Dan sebelum tu insya-Allah kita akan ulang balik dengan pengajian kita minggu lepas. Kita akan sambung lagi pada muka surat muka surat 9. Baik, sebelum kita akan mulakan kejap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Walil jazmi alamatani. Jadi baik, kita nak ulang sedikit pada permasalahan ismul ladzi la yansharif. Jadi saya buat keputusan saya tidak akan mendalami dalam bab ni, sebabnya kita dalam peringkat peringkat awal ni, peringkat beginner ni, kita eloknya kita belajar, kalau kata ada 9 ilat tu kita belajar 1 pun tak apa dulu. Cuma nak bagi faham sahaja. Cuma nak bagi kefahaman. Jadi saya dok cek balik tu. Jadi kita buat keputusan lah. Pada masalah wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fi ismil ladzi la yansharif. Tengok balik, kita ulang balik sedikit yang atas tu. Dia kata wa ammal fathatu. Jadi sebelum kita nak ulang tu, kita flashback balik. Kita sekarang ni, minggu lepas kita belajar alamat khafat itu dia ada 3 tempat. Alamat khafat itu dia berlaku pada 3 tempat. Kalau tengok balik kitab pada muka surat 8, cuba tengok. Muka surat 8, baris yang keempat daripada atas. Minta maaf. Baris yang kedua daripada atas. Kata musannif walil khafdi salasu alamatin. Tu.
Baris yang kedua daripada atas. Kita ulang balik. Kita ulang balik Padahal kita baru belajar minggu lepas tu hari Rabu. Tak sampai seminggu kita tinggal Kami juga tak tahan. 4 hari. Tapi dia berasa lama. Tak berasa lama sebab kalau kita tak ulang tu, kita akan jadi terlupa. Walaupun 4 hari baik. Kata Musani walil khafdi salasu alamatin. Walil khafdi salasu alamatin. Dan sabitlah dan tetaplah bagi khafat itu ada 3 alamat. Jadi ada 3 alamat. Jadi khafat ni kita panggil dia panggil bahagian i'rab. Jadi kalau secara keseluruhan, khafat ni dia duduk di bawah bahagian i'rab. I'rab tu terbagi 4 bahagian. Yang pertama dhammah, yang kedua minta maaf dhammah lah dah. Yang pertama rafa', yang kedua nasab, yang ketiga jazam, yang ketiga khafat, yang keempat jazam. Buat kena terbalik. Jadi i'rab tu bahagian dia semua ada 4. Pembahagian i'rab tu semua ada 4. Yang pertama rafa', yang kedua nasab, yang ketiga khafat, yang keempat jazam. Ni kita duk bahas minggu lepas ni, iaitu khafat. Jadi khafat tu ada berapa alamat pula? Ni tengok. Ni saya ulang secara sepintas lalu kita dah ulang dah minggu lepas. Ni kita ulang balik. Kata musni walil khafdi salasu alamatin. Dan sabitlah bagi khafat itu, tetaplah bagi khafat itu dia ada 3 alamat. Mana 3 alamat? Yang pertama al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Jadi kasrah, ya dan fathah itu alamat bagi khafat. Khafat ni, kalau tanya apa khafat, itu satu istilah dalam ilmu nahwu. Mudah-mudahan kata dia baris bawah. Tapi bukan semua perkara baris bawah. Tu yang kita belajar tu, yang minggu lepas tu. Fathah tu. Baik. Jadi kata dia, kasrah itu pula, dia pecahkan lagi. Kasrah, ya, fathah. Jadi kasrah tu pula, dia terbahagi pada 3 tempat. Tengok kitab Tengok kitab. Kita dah salin dah minggu lepas tu. Dah buat dah. Dah tulis kat papan whiteboard semalam minggu lepas Cuba tengok kitab. Kasrah tu jadi alamat pada 3 tempat. Yang pertama isim mufrad munsharif. Yang kedua jamak taksir munsharif. Yang ketiga jamak muannas salim. Itu dia katakan tempat bagi alamat khafat. Jadi alamat khafat tu dia ada 3 tempat, isim mufrad, munsharif, jamak taksir dan jamak muannas salim. Tu kasrah. Jadi kasrah tu jadi alamat khafat pada 3 tempat. Yang pertama isim mufrad munsharif, yang kedua jamak taksir munsharif, yang ketiga jamak muannas salim. Habis. Nanti tengoklah contoh dia kita dah bagi dah. Contoh kita kata isim mufrad munsharif. Lupa asyik saya lah terang. Isim mufrad munsharif. Contoh ajamili, apa contoh dia? Isim mufrad munsharif. Ajamili. Tak. Ajamili tak ada. Jawab lambat ni tak ada. Tak ada kot. Baik. Haji Zul, Yahya. Ya Ustaz, saya. Apa contoh isim mufrad? Yang Ustaz bagi tahun minggu lepas ialah marar tu bizaidain. Marar tu bizaidin. Ya betul, tepat sekali. Yang kedua pula iaitu jamak taksir munsharif. Apa contoh bagi jamak taksir munsharif? Tu apa? Ajamili. Marartu birijalin. Marartu birijali. Tu jamak taksir munsharif.
Kemudian yang ketiga, apa contoh bagi jamak muannas salim? Saya nak tanya Hajar Faridah. Marartu bil muslimati. Itu Ni contoh tak ada. bagi itu Jamak contoh muannas bagi salim. jamak muannas Jamak salim. muannas salim. Tepat sekali. Terima kasih. Habis. Itu dia panggil alamat. Itu panggil kasrah tu jadi alamat pada alamat khafat pada 3 tempat. Habis. Itu contohnya lah. Kemudian wa amal ya'u. Dan ada pun bermula ya. Fatakunu alamatan lil khafdi. Maka adalah iaitu jadi alamat bagi khafat pada 3 tempat juga. Jadi khafat dia ada kasrah ada 3 tempat. Dan ya apa ada 3 tempat juga. Mana 3 tempat? Yang pertama fil asma'il khamsah. Ni mudahlah asma'il khamsah ni. Kita kata marartu bi abika. Dulu marartu bi akhika. 5 perkara tu je. Itu contoh mudah. Wat tasniyati dan tasniyah. Apa contoh bagi tasniyah? Hajar Harziah Ghazali Slim River. Apa contoh bagi tasniyah? Hajar Harziah Slim River. Tak ada. Marartu Ha. bizaida marartu bizaid marartu bizaidani. Zaidah ni. Oh. Saya cakap by Zaidah ni dulu. Betul ke? Saya bagi tahu dulu marartu bi Zaidah ni betul. Hajar Fatimah Badariah minta tolong. Contoh itu bizaidaini. Marartu bi Zaidaini. Zaidaini. Wah. Tak apa. Sebab kita kena perlukan kita perlu pengulangan. Kita perlu ulang kaji. Kalau bahasa kita panggil ulang kaji. Habis. Itu dia panggil contoh bagi tasniah. Marartu bi Zaidaini. Satu kita ambil contoh mudah. Saya tak mahu ambil contoh payah-payah. Kemudian jamak. Jamak. Bila sebut jamak. Saya nak tanya Haji Kamrul Zaman. Ada ke tak ada? Haji Kamrul Zaman ada ke tak ada? Kalau senyap tu macam tak ada. Saya nak tanya Hajar Norma Darus. Hajar Norma Darus ni boleh mudah ingat sikit. Saya ingat nama dia. Hajar Norma Darus. Ya, Ustaz. Kalau disebut jamak, jamak apa tu? Jamak Muzakkar Salim. Jamak Muzakkar Salim, betul. Baik, saya nak tanya pula Hajar Norma Darus. Contoh bagi jamak Muzakkar Salim, dia tu dikatakan jadi alamat khafat bagi ya tu. Ya. Apa contoh bagi jamak Muzakkar Salim yang saya bagi minggu lepas? Solaitu bil muhandisin. Muhandisin. Lepas tu saya tak mau bagi ayat pelik-pelik. Nak sebut payah. Tak apa, tapi betul lah tu. Solaitu bil muhandisina. Tepat sekali. Terima kasih banyak Hajar Darus. Hajar Norma. Hajar Norma. Terima kasih banyak. Habis. Jadi kalau kata solai tu boleh. Kalau nak mudah, marartu bi Zaidina. Boleh juga. Contoh. Habis. Ni yang kita yang payah ni. Payah ni tak apa. Kita pun mudahkan. Kita ambil satu contoh je. Wa ammal fathatu. Dan ada pun bermula fathah itu. Fatakunu. Maka adalah ia fathah itu jadi alamat bagi khafat. Tapi dia ada satu je tempat dia ni. Ingat ni ya. Tempat dia kat mana? Fil ismil ladzi la yansarifu. Pada isim yang tidak terima baris. Yang ni yang tidak terima tanwin. Baik, saya nak tanya contoh. Nak tanya contoh bagi fathah jadi alamat bagi khafat pada isim lazim, ismul lazim la yansarif ni. Saya nak tanya boleh ambil madu saya. Nama Nur Aini. Anak yang ambil datang ambil. Nur Aini Jabai. Jabai ke apa? Tak ingat.
Ada nama Nur Aini apa Jabal. Jabal ke Jabal tak ingat. Ada tak anak dia datang ambil madu bawah ni? Saya nak tanya. Dia ada tak dalam ni? Katanya dia ikut saya punya mata ni. Mata Jumia. Ada tu Ustaz nama. Ada? Ada. Boleh tolong jawab? Boleh jawab tak? Hajah Nur Aini. Tak apa. Mesti buka mic kot. Oh, tak Ustaz. apalah. Ustaz minta maaf Ustaz. Saya tak ada buku lagi. Saya ikut je. Oh, tak ada buku lagi. Okey. Baik. Bukan saya yang ambil madu tu Ustaz. Saya tak ambil pun madu tu. Saya yang tanya orang ni Ustaz ada dua Nur Aini. Ya. Saya Sebab yang tanya Ustaz mengenai Oh, ada tanya. Okey. Ada tanya saya apa? Soalan kan? Saya dah clear sebab banyak sangat nama Nur Aini. Mungkin ada 5 ada 4 orang kan nama. Sebab Nur Aini ni dia panggil lafaz mustarak, nama banyak makna. Ada nama diri, ada nama mata, ain banyak benda, barang, macam-macam lah. Okey, baik. Saya nak tanya seorang lagi. Apa contoh? Okey, tak apa. Saya nak contoh nama Nur Aini lagi. Nama Nur Aini Keling. Apa contoh bagi Ismul Ladzi la yansarif? Saya cuba Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Apa contoh dia? Allazi la yansarif. Apa contoh dia minggu lepas saya bagi? Contoh dia zahabtu bil Ahmad. Bi Ahmada. Pergi oleh aku pergi dengan Ahmad. Ya, betul. Betul Zahab tu boleh, marar tu boleh ikutlah. Yang depan tu tak penting. Yang pentingnya apabila haraja dia masuk pada kata Ahmada. Jadi Ahmada tu kita kata dia tu wazan daripada af'ala. Tapi kita tak nak perhalusikan, kita tak nak mendalami masalah tu, takut jadi pening. Jadi saya nak tangguhkan, tapi insya-Allah nanti bila kita dah faham betul-betul akan datang ni, baru kita boleh masuk benda tu. Tak apa, bab kata aja kalau zaman, kita ikut kitab je. Kita bagi ambil contoh kitab je cukup. Nanti akan datang bila level kita naik pertengahan tu, baru kita urai. Level pertengahan, bukan level yang paling tinggi sekali tak. Baik. Jadi dia katakan Ismul Ladzi isim yang tidak terima tanwin, sebab tu kita baca bi Ahmada. Kita tak baca bi Ahmadin. Sebab apa? Sebab dia tu kita dah bahas minggu lepas 2 hari minggu lepas. Sebab Ahmada ni dia nama orang, tapi dia tu di atas timbangan kita ukurkan acuan dia tu. Ni Ahmada ni. Kita kata apa? Ambil marar tu pula contoh. Marar tu contoh bi Ahmada. Sama contoh zahab tu juga sama je. Tapi ni berjalan. Jadi ba ni dipanggil haraja. Ba ni dipanggil haraja. Bila harajar jadi Ahmada ni dia panggil Ismul Ladzi la yansarif. Ismul Ladzi la yansarif. Ismul Ladzi la yansarif. Apa Ismul Ladzi la yansarif? Isim yang tidak terima tanwin. Sebab apa tak terima tanwin kalau tanya? Sebab dia masuk huruf jar. Kenapa panggil isim? Sebab Ahmad ni ada tanda menunjuk di atas diri Ahmad, iaitu zat bagi seseorang, diri bagi seseorang. Jadi Ahmad ni nama bagi seseorang. Maka kita kata isim. Apa tarikh bagi isim Hajar Rahayu? Kata nama Ustaz. Kata nama apa?
Tak sebut nama kata nama tak tepat lagi tu. Terkejut dia saya sebut nama dia. Allah, ustaz sebut nama. Ha. 2 kali dah saya sebut tanya nama isim apa? Ta'rif isim. Kalau sebut kata nama apa? Ha. Ini bukan grammar bahasa Melayu. Ini grammar bahasa Arab. Kita panggil nahu. Ajar Rayu dia tengah cari, dia tengah belik-belik tu lambat sikit tu minta maaf semua Ajar Rayu tengah belik-belik. Bukan belik ustaz, tapi memang tak tahu kata nama je. Tak, saya wakilkan Ajar Rayu tu minta maaf kat semua sebab lambat jawab tu bukan apa, sebab tengah cari nota mana ni tengah belik-belik. Saya faham tu. Saya tolong wakilkan, tak apa. Okey, baik. Tak apa. Saya nak tanya Hajar Mili Arifin. Apa takrif bagi isim? Isim itu kalimat yang menunjukkan di atas. Gitu ke Ustaz? Ustaz nak yang tu? Jangan buka buku nak bagi nak faham je. Okey, kalimat yang menunjukkan. Kalau buka buku dia maksudnya tak faham lagi lah. Nak bagi faham je. Kalau bahasa Arab mudahnya kalimatun dalas ala maknan. Lepas tu walam taqtari bi zamani wad'an. Itu saya pun tahu, tapi saya nak bagi faham apa yang kita panggil isim tu. Kalimat yang menunjukkan perkara tetapi tak ada tertakluk kepada tempat ataupun masa. Walam taqtarim bizamanin wad'an. Dia gini, dia kalimah tu dia menunjuk di atas pengertiannya. Bila sebut Ahmad ni pengertian tu bagi diri seseorang. Bila sebut kata pengertian tu pada diri seseorang dan juga dia tidak menyertai mana-mana masa. Bila dia tidak menyertai mana-mana masa, dia tidak bersangkut paut dengan masa, maka kita kata itu isim. Ni dalam lafaz isim ni. Takut orang tanya ismul la yansharif tu apa Ustaz? Isim tu apa? Takut orang tanya isim tu apa? Takut orang tak faham lagi isim tu apa? Allazi la yansharif. Allazi la yansharif ni yang tidak terima tanwin. Ni. Yansharif ini al-munawwan, yang tidak terima tanwin. La yansharif ni. Allazi ni yang. Allazi yang la yansharif, yang tidak terima tanwin. Isim yang tidak terima tanwin. Bila sebut isim apa? Bila sebut isim kalimat satu menunjuk di atas, kalimat tu menunjuk di atas pengertiannya. Pengertian Ahmad tu apa? Menunjuk di atas nama bagi seseorang. Bila sebut kata Ahmad, itu nama bagi seseorang. Ya. Apa dia tadi? Isim tu kata nama yang tak terikat dengan mana-mana masa? Kan saya tu dah bagi dah ada. Ni mesti buku hilang mana ni? Ni salin balik mesti hilang mana buku ni. Terlupalah Ustaz. Minta maaf ya Ustaz ya. Kalimah yang menunjuk di atas kalimatun dalas ala maknan. Kalimah yang menunjuk di atas pengertian dan tidak menyertai dengan mana-mana. Kalau fi'il perbuatannya mana-mana masa dia berkait. Kalau isim dia tidak bersangkut paut dengan masa. Bila sebut nama orang tak tanya, Ahmad tu masa apa? Orang tak sebut. Kalau sah kata Ahmad tu masa Ustaz. Ahmad tu kan nama bagi orang, bukan menunjuk atas masa. Kalau kita kata makan. Makan tu kan perbuatan. Bila masuk makan perbuatan, dalam mindset kita apa? Sama ada dia ni sedang makan ke, ataupun dah makan ke, ataupun nanti akan datang dia nak makan. Itu kita faham masa. Itu dia panggil perbuatan. Ustaz, saya nak jawab balik. Saya tak pasti, saya nak jawab balik. Sebab saya dah dapat nota tu pada 8/6. Dah kata dah, dia cari 8/6. Awal-awal dulu Ustaz. Depan-depan sekali, patutlah. Baru jumpa belik buku. Lepas tu saya wakilkan tadi. Ajar kata saya faham tengah cari tu. Lepas tu kita wakilkan minta maaf kat semua. Okey, baik. Terima kasih Ustaz sebab tolong minta maaf kat semua. Okey, baik. Habis. Ustaz, saya nak tanya ni, kalau kita guna ayat saya berjalan bersama kawan saya macam mana Ustaz?
Saya berjalan bersama kawan saya. Ya. Kalau berjalan tu fi'il. Saya berjalan dengan kawan saya. Okey. Marartu bisodiki. Bisodiki. Dengan kawan aku. Itu dia tak ada ismul lazim yang sharif. Oh, dia Sebab bukan. marartu Oh, dia bukan apa tu? Tidak menerima tanwin ya? Dia tak terima tanwin. Dia masa tak terima tanwin ni dia bila masa ada harajar, dia masa dia bagi fathah. Sebab kita kan kita punya ini kita belajarkan wa amal fathatu, fathah. Memang dia tanwin tapi bagi atas, tapi sodiki kan bagi bawah. Takkan kita maratu bi sodiki. Aku berjalan dengan kawan aku. Nanti saya tengok. Haji Zulkifli Hakim tak nampak. Okey, saya padam Tak apa, kita bagi contoh. Martu bi sodiki. Saya tolong terjemah bahasa Melayu pada bahasa Arab lah tu. Maratu bi sodiki. Kalau ya ni tak apa yang mutakalim. Berjalan aku dengan kawan aku. Ya ni yang mutakalim. Baiklah, kita katakan tak ada ya lah. Kita buang ya tu senang. Nanti ya. Bisodiki. Kita cakap bisodiki tak boleh. Dia kata dia kena ada alif lam. Kalau kata bisodiki boleh, tapi dengan mana-mana kawan lah. Jadi kawan tu tak tertentu. Itu masuk isim nakirah pula. Tak apa, saya ambil yang mudahnya. Bagi orang nampak. Tapi kalau cakap dengan kawan tu, dia tak sedap tak? Tapi dah suruh tanya tu. Bisodiki. Tapi nak ada dalam. Kalau tak ada dalam, bisodiki juga. Sebab apa Haji Zulkifli? Sebab dia bukan ismul lazim yang sharif. Ahmada tu kita tahu sebenarnya sebab dia ada ambilan dia daripada af'ala. Nampak tak? Bukan semua ayat kita boleh baris bawah. Nampak Haji Zul? Ya? Dia ambil daripada daripada apa al-ala. Bukan dia ambil mana? Oh, minggu lepas tak ada ikut lah nanti ya. Ada tapi saya ni blur sikit ni. Ya. Okay, dia wazan af'ala wazan af'ala ni. Dia ahmada tadi marartu bi ahmada ni isim ala. Bi ahmada. Dia ni dah ambil atas wazan af'ala. Oh, maknanya dalam kes ni tak boleh gunalah yang kawan saya tu ya. Tak boleh. Haji tak boleh. Tak boleh. Nampak? Kalau sodiki dia tak ada atas wazan af'ala, dia tak masuk ni, tak masuk. Ahmadah ni masuklah. Tapi kalau tak ada ba, harajah ni tak ada, nak baca ahmadah tak boleh baca ahmadu. Nampak? Kalau dia tidak ada ba, kita baca ahmadu. Tapi dengan sebab masuk ba ni lah harajah ni. Sebab kita khofat, haraf khofat. Ba ni kan panggil huruf khofat. Huruf ja apa panggil? Kita panggil huruf khofat lah senang. Huruf khofat. Maka bila masuk huruf khafat, dia baca ahmadah. Dia tak boleh baca bi ahmadi, tak boleh. Bi ahmadu pun tak boleh. Kena baca bi ahmadah. Nampak Ni wazan dia. Apa wazan? Acuan dia. Ukuran dia. Kalau bahasa Arab panggil wazan. Apa lagi Haji Zulkifli Hakim? Okey. Buat zakat ni lah. Okey, baik. Okey. Baik. Habis itu, kita tak mau panjangkan ni. Kita tak mau panjangkan masalah ni. Kita bagi faham dulu dia. Kenapa dia pada atas tu saja? Sebab dia fathah. Ni fathah ni pada amadah ni. Nampak? Jadi ba ni haraf khafat ataupun huruf haraj apa panggil? Haraf khafat apa panggil? Benda sama.
Dah habis itu. Saya padam Ini kita dah buat minggu lepas. Okey, baik. Hari ini kita masuk bab baru. Qala al-musannif rahimahullah. Bismillah. Walil jazmi alamatani. Tu Haji Kamrul Zaman faham tak? Haji Kamrul Zaman tak ada saya dah panggil ada. Ustaz, ada tadi saya pergi toilet, Ustaz. Okey. Haji Kamrul Zaman faham tak tadi? Haji? Faham, Ustaz, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, baik. Baik. Qala al-musannif rahimahullah. Walil jazmi, muka surat 9, baris yang ketiga daripada atas. Jumpa tak semua Jumpa ni parti ni. Setiap minggu kita akan masuk bab baru. Apa tu Ustazah Bayar ada ke? Ada Ustaz, ada. Faham Ustazah. Tengah follow, cuba nak follow sebab minggu lepas ada berapa hari, 2 hari kot tak masuk. Tapi tak apa. Ni ada kat rumah ke kat hospital ke apa ni? Ni dekat pondok. Saya sekarang duduk pondok. Okey, duduk pondok tak apa. Kalau tempat pondok memang tempat mengaji. Maksudnya okey, baik. Okey, baik. Tengok Walil jazmi. Jazam tani. Ada 2 alamat. Dan jazam itu sabit bagi jazam itu ada 2 alamat. Jazam ni dia ada 2 alamat. Mana 2 alamat? Tengok. Yang pertamanya as-sukunu, ialah sukun. Saya kalau ambil ini saya tak akan takdir Maksudnya saya tidak buat huraian panjang tentang i'rab. Yang matan jumiah ni kalau nak i'rab boleh satu-satu, nanti kita bila dah masuk terusnya baru kita i'rab. Li jazmi tu khabar muqaddam, alamatani mutada muakhar, tu kena takdir lagi. Wali jazma ni za alamataini. Tu banyak cerita, panjang cerita tapi saya tak mau buat. Kalau ada orang tanya, sebab mungkin ada yang follow saya, ada yang orang dah pandai. Jadi kenapa Ustaz tak takdir tu? Kalau saya tak takdir tu ada sebab lah. Ada sebab saya tak mau halusi. Saya nak bagi kenal dulu nahu, bagi orang tahu nahu tu apa. Baris macam mana. Bila tu baru senang. Walil jazmi alamatani. Dan sabit bagi jazam itu ada 2 alamat, ada 2 tanda. Mana tanda dia? Ni jazam ni alamat yang paling sikit sekali. Baik. Jazam ni dia duduk dalam bahagian apa apa tu? Kaedah ada? Kaedah tak ada, lupa dia pesan tadi line dia tak okey. Dia tak dapat masuk hari ni. Saya nak tanya Haja Zaliha Omar. Saya nak tanya Haja Zaliha Omar. Jazam ni dia masuk bahagian apa Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, tak mau pendengar apa dia? Saya nak tanya apa tu jazam ni dia ni duduk bahagian mana? Jazam. Jazam. Tadi saya sebut dah. Kan masuk lewat. Yang minggu lepas ke Ustaz? Ni minggu lepas. Ni memang lama dah tapi nak tanya jazam ni duduk bahagian apa? Tak apa, kalau tak jawab saya nak bagi orang lain jawab. Ada orang standby dah tu nak jawab. Bagi orang lain dulu. Bagi orang lain dulu Tak ready. Okey, saya nak tanya Kak Rozita Ismail. Apa tadi makan nasi Kak Rozita Ismail. Kak Rozita Ismail. Tak menjawab, tak ada apa. Ada, tapi saya okey, apa perubahan pada peklon ke Ustaz? Tak, saya bahagian fi'il bahagian fi'il. Ya, perubahan pada fi'il. Tak, jazam ni duduk bahagian apa? Bahagian fi'il Ustaz. Oh, duduk bahagian fi'il. Oh, saya sebut tadi bahagian fi'il lah.
Pek nun ya Ustaz. Kalau Hajar Raya dia tahu dah. Saya kata ho je dia tahu dah. Saya nak pergi mana. Bila cakap ho tu Saya saya tahu dah. jawapan dia. Apa dia? Apa dia? Duduk bahagian apa? Hajar Raya. Dekat Irab. Bahagian I'rab. Sebab Ustaz baru sebut tadi. Tu tak aci nama dia tak apa. Dan ni peka tak apa Baik. Jadi Kak Rozita dengan Jazali Omar, bila sebut jazam dia duduk dalam bahagian i'rab. Ini bahagian i'rab yang terakhir. Jadi bahagian i'rab semua ada 4 dulu, ingat Yang pertama rafa', yang kedua nasab, yang ketiga khafat, yang keempat jazam. Itu dipanggil bahagian i'rab. Bahagian i'rab. Bila sebut i'rab tu pembahagian 4 ni tak ada lain dah. Tak usahlah kalau orang nak tipu kita pun tak boleh dah. Kalau orang tanya kita pembahagian tu dalam i'rab tu ada berapa Pembahagian tu ada 10. Sah kata kawan tu tipu kita. Dia 4 ni lah. Kalau kitab besar pun gitu jugalah. Yang tak ada lain lah. Kalau dalam kitab-kitab yang kitab level tinggi ke, manakah dia 4 ni lah. Okay, baik, habis. Walil jazmi alamatan. Ustaz, tak ada suara. Ustaz tutup speaker. Ustaz tutup speaker. Okay, sorry. Sorry. Tak perasan, tertutup speaker. Walil jazmi, dan sabit bagi jazam itu ada 2 alamat. Ada 2 percaman. Ada 2 tanda. Mana tandanya? Yang pertama as-sukun. Dia panggil sukun. Sukun ni dalam tajwid ada kata sukun. Yang kedua hazaf. Hazaf apa ni? Dia tak sebut hazaf apa. Kalau depan tu mungkin ada sebut. Depan pun tak ada sebut. Baik, bila sebut hazaf apa? Tulis. Yang ni hazafkan akan nun. Tulis itu. Bila sebut kata hazafkan akan nun. Buangkan akan nun. Bila sebut hazaf, nanti saya tulis Dia kata wa amam wal hazfu Bila sebut al hazfu. Salam Ustaz. Hazam tu apa makna dia? Hazfu ni buang. Buangkan akan nun. Tapi itulah al hazfu. Bila sebut al hazfu, masuk hazaf dengan mana? Hazfun nun. Hazfun nun. Dia panggil hazfun nun. Hazaf ni buang. Hazaf, buang. Buangkan akan nun. Tapi kita panggil istilah hazaf. Hazaf, buang. Hazaf ni. Kalau dalam kitab Jawi betul juga. Ni hazaf ni. Saya istilah hazaf saya pakai ni. Istilah ni kalau dekat pondok memang cakap macam ni lah. Tak cakap buangkan akan nun. Dia tak cakap buang Jadi macam kita lah. Kita pun cakap pun campur bahasa Inggeris. Dia tak cakap lah kadang-kadang cakap bahasa Melayu 100% tak. Macam zaman sekarang bila sembang dengan kawan-kawannya, dia sembang bahasa Inggeris campur bahasa Melayu. Begitu je lah kak, di pondok dia sembang, dia cakap tu campur dengan Arab. Arab Melayu. Macam itulah. Ustaz, hari tu ada buat juga hazaf akan nun masa alamat nasab. Betul ke? Ada yang dulu. Ada hazaf kan? akan nun. Ada. Alamat nasab. Hazaf akan nun, betul? Ada. Sama tu. Okey, terima kasih. Okey, baik. Dia kalau dulu ni kalau nak hazaf nun tu bila sebut hazaf akan nun. Kalau dulu tu dalam alamat nasab tu tak silap ya. Nanti sekejap kan. Nak tanya hazaf akan nun tu dulu tak silap pada fi'il.
pada fi'il 5. Pada fi'il 5. La yaf'ala. Tu Ya, apa Ustaz, tu? Mama Mala ya nak jawab. Tanya. nak tanya, yang nun tu kena ada tanda mati syarat dia. Maksudnya tanda mati macam mana Atas tu tanda mati nun tu. Alif lam. Tu alif lam. Kan, Hazfun nun ni. Yang nun kat nun tu ada atas ustaz dia letak tanda mati kan. Betul. Itu syarat dia. Tak ada syarat. Oh. Maksudnya, buangkan nun. Maksudnya buang nun ni. Contoh sekali saya beri contoh. Tak beri contoh nanti sekali. Contoh tak ada lagi ni. Okay. Ni nak cerita kata jazam tu dia punya alamat dia tu ada dua. Sukun dengan hazaf nun. Itu dia cerita. Ni jazam. Yang dulu nasab. Tapi dulu nasab dengan fi'il 5. Dengan fi'il 5. Nasab tu dengan fi'il 5. Tapi dibuangkan nun. Contoh la yaf'ala. La yaf'alu. Kalau ingat. Lan taf'alu, lan taf'ali. Kalau ingat dulu. Dulu pun bukan dulu sampai tahun lepas tak sampai sebulan lagi pun. Alamat nasab dulu. Baik. Baik tengok. Ustaz. Ya. Apa beza sukun dengan madah, Ustaz? Sukun dengan madah? Madah macam ada istilah masa mengeja muqaddam tu ada madah. Sebut madah. Bukan ke? Salah ke? Madah ke saya yang salah? Tak apalah Ustaz, tak apalah. Tak ada kaitan pun sebab saya rasa macam sukun dengan madah tu ada kaitan. Saya rasa ni saya tahu mat tu mat ya panjangkan kalau tajwid ke apa mat kan. Mat dan sukun lain. Saya tak pasti tu tapi kalau madah tu kalau dalam bahasa Arab madah tu bukan madah tu dipanggil bentukan konsonan. Madah ni bentukan konsonan. Betul tak saya cakap semua? Ke kalau macam kita sebut sukun tu macam alif kasrah ya sukun. Kalau contoh kalau ya fathah sin madah. Ke macam mana? Tak apalah Ustaz. Tak apalah abaikan salah. Tu bukan. Itu bukan Itu madah tu konsonan huruf konsonan tu maksudnya bentukan kalimah tu sendiri. Kalau dalam ilmu nahwu. Okay, tak apa Ustaz. Minta maaf semua Tak apa. Ya jangan zaman. Dia amri kibari ke ataupun ada berwujudi tu. Itu amrun itibari Ustaz. Dia faham. Okey, jangan zaman. Baik. Tengok kitab. Kemudian dia kata jadi ni bila pembangun i'rab yang paling sedikit sekali iaitu jazam. Kalau khafat dulu dia ada 3. Kalau nasab dulu ada 5. Kalau rafa' dulu ada 4. Ada pun jazam dia ada 2 je. Tak banyak alamat dia. Baik, mana dia? Fa ammas sukunu. Tengok kitab. Fa ammas sukunu fayakunu. Maka adalah ia sukun itu alamatan lil jazmi. Jadi alamat bagi jazam. Tapi pada satu tempat dia, tak banyak. Jadi alamat bagi jazam. Fil fi'lil mudhari'is sahihil akhir. Pada fi'il mudhari' yang sahih oleh akhir. Ni kena terang ni. Apa yang dikatakan fi'il mudhari' yang sahih akhir? Tulis itu siap-siap. Fi'il sahih yang akhir iaitu dia tidak ada huruf illat. Dia tidak ada huruf illat. Apa huruf illat? Kalau dalam tajwid saya tak pasti dia panggil apa. Huruf illat ni panggil alif waw ya. Dia panggil apa tu? Sakit Ustaz. Apa? Huruf mat. Kalau tajwid huruf mat kan? Huruf mat lah. Alif waw ya. Tapi kalau dalam ni dia panggil huruf illat. Tengok saya tulis. Dia tidak menghubungkan dengan alif, waw dan ya. Itu dia katakan sukun. Saya tulis.
Apa fi'il mana tadi? Fi'il mudhari' Sahih. akhir sahih. Tulis sini Ustazah bayar tengok parti. Panjang besar apa? Besar sangat tulisan ni. Fi'lu al-mudhari' asli al-akhir. Al-fi'li. Baca al-fi'li lah, ambil dalam kitab, senang. Kalau tak ada dalam kitab, al-fi'lu. Tak payahlah baca al-fi'lu lah, senang. Al-fi'lu al-mudhari'u as-sahihu al-akhiru. Okey. Contoh, bila sebut fi'il mudhari' yang sahih oleh akhir, apa yang dikenaki dengan sahih oleh akhir ni? Ini kita nak ni. Fi'il mudhari' kita tahu dah. Bila sebut fi'il mudhari', fi'il yang tak apa, saya tak mau tak apalah, saya beritahu lah. Fi'il mudhari' ni fi'il yang menunjuk di atas perbuatan yang sedang berlaku ataupun akan berlaku. Saya ulang sekali lagi. Bila sebut fi'il mudhari' yang menunjuk di atas perbuatan yang sedang berlaku ataupun akan berlaku. Itu maksud fi'il mudhari'. Baik. As-sahihul akhir tu apa Ustaz kalau orang tanya? Maksud kata sahih akhir, dia tidak ada akhir dia. Contoh kita kata gini. Kita kata yazhabu. Yazhabu ni ni ba ni, ini dipanggil sahih akhir. Bila sebut sahih akhir, dia tidak ada huruf alif, waw dan ya. Tak apa, saya tulis bahasa Arab senanglah. Ni contoh fi'il mudhari' akhir sahih. Kalau akhir sahih ni apa? Tulis bawah sikit. Okey. Tulis bahasa Arab. Dia tidak ada alif. Tulis bahasa Jawi lah, senang. Tidak ada alif. Alif, waw dan ya. Tu. Bila sebut fi'il mudhari' sahih, dia tidak ada alif, waw dan ya. Baik. Yang ni akhir dia tu, akhir kalimah dia ni ba. Akhir apa? Akhir fi'il ni ba. Ba ni dia tak panggil. Dia panggil apa? Dia panggil fi'il mudhari' sahih akhir. Nampak ada ba, nampak tak? Ada alif tak sini? Ada waw dengan ya tak sini? Tak ada. Ni ba. Bila ada ba, dia tidak ada tiga perkara ni, maka dia panggil fi'il mudhari' sahih akhir. Ni dia panggil fi'il mudhari' sahih akhir. Lagi nak jengak. Kalau fi'il yang ada alif, waw dan ya tu, itu dia tak panggil fi'il mudhari' sahih akhir. Contoh kita kata apa? Contoh. Yang ada alif, waw dan ya. Contoh kita kata yad'u. Yad'u. Yad'u ni waw ni. Ini dia kata ada waw kat sini.
Ada waw kat sini ni, dia tak panggil fi'il mudhari' sahih akhir. Dia tak panggil fi'il mudhari' sahih akhir. Itu je beza. Jadi sukun, ni. Sukun itu, dia kata apa? Jadi alamat bagi jazam pada fi'il mudhari' sahih akhir. Jadi jazam. Okey, contoh jazam macam mana? Okey, ni contoh. Ni tak ada contoh lagi tau. Ini saya nak bagi nampak dulu. Lepas ni saya nak tulis contoh. Okay, Ustaz, sukun tu apa Ustaz? Sukun ni mati. Oh, mati. Okey, baik. Okey, tengok Okey, saya nak bagi contoh ni. Apa tadi dia kata? Sukun tu jadi alamat bagi betul lah. Sukun tu jadi alamat bagi jazam pada fi'il mudhari' sahih akhir. Mana contoh dia? Okey, saya padam. Saya padam ni Saya padam. Okey. Contohnya misal. Misal dia lam. Ni haraf jazam ni. Ini dia panggil huruf jazam nama dia. Ambil jazam saya. Lam dia panggil ambil jazam pemula haraf jazam, huruf jazam. Kalau lam saja tak ambil jazam. Ambil jazam tu lain. Ambil jazam tu kalau kita kata bila ada sebut lam yazhab, baru kita kata yazhab tu ambil jazamnya lam. Ada pun semata-mata lam dia panggil huruf jazam, dia tak panggil ambil jazam. Tu cakapan tu lah, cakapan tu. Ada semata lam tu huruf jazam. Kalau i'rab, cara i'rab. Contoh kita kata lam yarji'. Lam yarji'. Lam yarji'. Kenapa tak baca lam raji'? Sebab amil jazam dia lam ni. Ni baru panggil amil jazam. Sebab bila dia masuk amil jazam dia, lam ni panggil huruf jazam. Dia panggil lam ni menjazamkan fi'il mudhari'. Yarji'u ni asal yarji'u Kita baca lam yarji'u. Tapi nak baca lam yarji'u tak boleh. Dia baca lam yarji'. Sebab apa? Sebab tengok. Sebab sukun itu jadi alamat bagi jazam. Ni sukun ni. Nampak sukun ni? Ni sukun ni. Nampak ni? Sukun ni jadi alamat bagi jazam. Mana jazamnya Ustaz? Dia ambil jazam ni lam. Diri lam ni panggil huruf jazam. Diri lam tu. Adapun amil jazam tu, bila kita dah letak fi'il mudhari' ni, maka dia panggil apa? Maka dia panggil lam ni dia sebagai amil jazam. Penyebab boleh menjazamkan yarji'u ni, maka dimatikan dengan sukun lam yarji'. Sebab apa? Sebab masuk huruf lam. Contoh lagi ayat Quran. Ni nampak dah. Okey. Ini kita padam nak panggil nak cerita fi'il mudhari' sahih akhir. Walada yalidu. Okey. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam tu haraf jazam. Kalau lan nun tu haraf nasab. Kalau lam ni haraf jazam. Bila masuk yalid, kenapa tak baca yalidu Ustaz? Dalam Quran. Lam yalidu. Tak boleh baca lam sebab apa? Dia masuk, dia panggil apa? Dia masuk amil jazam. Ini dia panggil amil penyebab. Amil ni faham Amil kita dah bahas dulu. Amil yang menjazamkan akan yalid. Yalid ni panggil fi'il mudhari'.
Ni ayat Quran. Lam yalid. Kenapa tak baca lam yalidu kalau orang tanya? Sebab tak baca lam yalidu, sebab dia masuk ni. Jazam ni. Sebab dia boleh jadi lalid ni sebab dia masuk amil jazam. Iaitu huruf jazam ni lah. Dia apa beza amil jazam dengan huruf jazam, Ustaz? Kalau diri lam semata-mata ni dipanggil huruf jazam. Kalau nak panggil amil jazam, dia mesti ada yalid. Dia mesti ada fi'il selepas daripada huruf jazam. Bila selepas huruf jazam tu ada fi'il mudhari', maka kita boleh panggil dia lam ni amil jazam. Ustaz, Ya. kenapa kalau walam yakul lahu kufuwan ahad tu dia walam yakul lahu, dia tak walam yakul lah? Kan yakun. Terlepas dia tu. Ya kaf nun. Walam yakul. Kan walam yakun tadi. Lam tu. Oh, okey. Walam yakun. Sama juga. Kenapa tak baca walam yakun? Dia baca walam yakun. Walam yakun. Tu sama je. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Okay, terima kasih Ustaz. Okey, nampak Jadi nak baca lam yakunu tak boleh. Sebab dia masuk ni. Dia masuk amil jazam dia. Lam ni. Lam ni dipanggil nama diri nama dia huruf jazam. Kalau huruf nasab lain. Kalau lan itu lam dengan nun. Kalau lam mim dia panggil huruf jazam. Apabila masuk lam ni, maka yakun ni fi'il mudhari'. Bila masuk fi'il mudhari', dia jadi sukun kat sini. Apa nak sukun? Ni pun jadi sukun. Lalid. Apa? Jadi sukun. Nak baca lam yalidu tak boleh. Lam yalida tak boleh. Lam yalidi tak boleh. Nampak lagi tu apa? Hajar Fatimah Badariah. Ya, nampak. Alhamdulillah. Nampak lagi siapa tu? Allahumma selamat. Nama apa ni? Allah selamat. Hajar Harziah. Apa tu? Harziah Sling River. Nampak? Alhamdulillah nampak Ustaz. Okey. Hajar Mini nampak? Nampak Ustaz, Alhamdulillah. Okey. Ustazah Bayar? Nampak Ustaz. InsyaAllah. Okey. Ni tak ada payah. Dia mudah kata begini je. Bila lam ni dia panggil amil, kita dah bahas dulu. Amil ni penyebab ataupun pengubah. Bila huruf jazam ni masuk, lam ni, nampak lam ni. Ni. Saya duk garis lam ni. Bila dia masuk dia ni, jadi yalid. Dia asal gini. Yalidu. Asal dia yalidu. Apabila lam ni masuk, bila masuk kat dia depannya, di hadapan yalidu tu, maka yalidu ni tak boleh baca yalidu. Dia kena baca yalid. Dia kena buang. Dia kena jadikan sukun. Lam yalid tu dia kata sukun tu. Bila masuk lam tu pada fi'il mudhari', tak kira fi'il mudhari' mana pun, lam yazhab ke, lam yarji' ke, lam yaji' ke, tak kira. Dia mesti kena sukun. Ni panggil sukun ni, nampak ni? Ni kalimat ni sukun, nampak ni? Tu. Habis itu. Nampak lagi, Allah selamat. Kak Rozita Ismail nampak? Alhamdulillah Ustaz nampak. Alhamdulillah. Siapa tu Allah selamat? Nama apa ni? Siapa tu? Ajah Wan Azizah. Faham tak? Syah Alam. Faham sikit lah Ustaz. Adalah sikit. Okay, Alhamdulillah. Tak apa, rasa sikit. Tak apa. Esok jangan risau. Esok saya ulang balik. Nanti saya ulang lagi. Ya. Tak apa. Kalau tak faham boleh tanya. Ustaz, saya duduk Syah Alam sekejap. Tapi saya sekarang di Terengganu. Kuala Terengganu. Oh, Kuala Terengganu. Duduk Terengganu dah. Tak apa. Tak apa. Balik kampung lah. Okey. Tu geng Hajar Rahayu tu, geng Ganu tu. Okey, habis. Tu itu cerita dia ini. Ustaz nak tanya. Ya, boleh tanya.
bila lam tu masuk lam tu dalam fi'il mudhari. Mudhari'. Fi'il mudhari' sahih akhir tau. Yang tak ada alif waw ya. Okey. Yang mana alif waw ya tu Ustaz? Bukan. Itu tak masuk lagi tu. Nanti akan itu yang azhar nun nanti akan datang. Okey. Ni fi'il sahih akhir saja. Dia akan jadi amil jazam ke? Maksudnya? Masuk apa yang jadi amil jazam? Bila masuk lam dalam fi'il mudhari yang akhir. Lam ni bila dia masuk fi'il mudhari, lam ni dikatakan nama dia amil jazam. Amil jazam. Apabila dia masuk pada fi'il mudhari. Dia panggil penyebab yang mengubahkan fi'il mudhari tu berubah apa? Berubah baris dia asal yalidu. Kemudian dia buang yalidu ni jadi yalid. Sukun. Hari ni Haji Safar ada tak? Hari ni nak tanya. Haji Safar tak ada hari ni. Tak apa. Oh, Haji Safar ada. Haji Safar Jaiz. Ya Ustaz. Faham tak? Bolehlah tangkap sikit-sikit Ustaz, tapi nak kena tengok contoh lagi banyak-banyak. Tak apa. Ini contoh tapi lam yulat pun sama juga. Tak apa. Jangan risau. Hari ni tak faham, esok saya ulang balik. Baik Ustaz. Kak Syarifah faham Kak Syarifah pun pening lalat. Okey InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Okey, tak apa. Benda baru jumpa pertama kali hari ni. Dia rasa pelik sikit, dia belik-belik. Apalah aku nak makan ni, kena makan sikit-sikit dulu. Dia tak boleh makan semua sekaligus sebab benda baru jumpa. Oh, sedap buah ni. Dia kena rasa nikmat dulu. Dia tak boleh makan semua. Dia kena simpan dulu. Oh, sedap ni. Taruh sikit sayang baru jumpa ni. Tak apa Okey, baik. Habis. Kemudian dia kata wa amal hazfu. Ini kita sama esok pula wa amal hazfu. Hari ni kita belajar hari ni untuk bab hari ni alamat jazam tu dia ada dua. Kita belajar yang sukun. Ni sukun ni. Ni as-sukun. Maknanya Ustaz, kena ingat macam ni, bila dia ada huruf jazam atau alamat jazam lam tu, maknanya dekat fi'il mudhari' dia yang akhir tu dia mesti ada sukun. Dia tak boleh ada baris lain selain pada sukun je, kan? Ya, betul. Kan? Ya, betul. Kalau pemahaman macam tu betul, tak apa, bagus. Dia sebab Ajar Rayu dia dah biasa mengajar, dia cikgu, dia tahulah cara dia tu. Terima kasih banyak Ajar Rayu. Ganu kita. Okey, baik, habis. Sama-sama Faham Ustaz, lagi sambil hamba ke berang, hamba orang Kedah. Tak, saya nisbah pada Ajar Rayu tu pada suami, bukan pada Ajar Rayu Okey, baik. Baik. Betul tu Ustaz, saya sokong. Haji Kamal faham, Haji Kamal Zaman? Saya insya-Allah tengok pun faham, tak tengok pun saya lagi faham lah. InsyaAllah boleh-boleh Ustaz. Boleh Ustaz, boleh insya-Allah. Alhamdulillah. Sebab dia seseluruh lah. Esok saya ulang balik. Hajar Norma Darus faham? Hajar Norma Darus faham tak? InsyaAllah faham Ustaz. Alhamdulillah. Okey, baik. Dah faham tu, tak apa. Esok kita terang lagi, faham lagi insya-Allah. Hari ni terpati-pati dulu tengok dulu. Ya, Hajar Fatimah, ya. Tadi Ustaz kata ada lagi satu contoh juga, walam yulad. Jadi asal kalau yalid tadi asal dia yalidu. Kalau yulad itu asal dia apa? Yuladu. Ya. Baik. Terima kasih. Okey, baik. Dia lam yalid, tidak beranak. Walada yang tak beranak. Kalau yulad, tidak diberanak. Itu yulad itu dia panggil fi'il bina majhul. Tak apa, saya tak mau bahas yang tu lah. Dari segi kalimah tu saya tak mau. Tapi nak cerita kata, bila ada lam kat sini ni, dia masuk yulad, dia kena baca lam yulad. Dia tak boleh lam yuladu, tak boleh. Dia mesti kena sukun juga. Satu lagi dia fi'il mudhari'. Yulad ni. Kemudian dia masuk, dia punya amil jazam ni panggil lam. Habis. Adapun diri lam kita panggil huruf jazam. Habis. Ustaz, kalau kita sebut ya walam yuladu juga, mana dia akan berubah makna ke macam mana Ustaz? Dia tak berubah makna. Tapi dari segi kaedah tak kena lah. Okay. Dari segi kaedah tak kena. Dia tak berubah makna.
Sebab baris ni, dia ada setengah-setengah tempat, kalau macam masalah ni, dia tak berubah makna lah. Tapi kalau dia sebab lam tu, kita maklum lah kalau orang terlajak lidah, terlancar lidah kan. Terlajak kata. Dia kata walam yuladu. Kita faham kata mungkin dia tak, sebab ayat Quran tu dia dah siap sedia dah. Kalau kata dia nak cakap yuladu, dia tak cakap lam. Dia cakap la yuladu. Tapi bila dah masuk lam ni, tak dapat tidak, dia mesti kena mati dengan sukun juga. Ambillah kitab-kitab besar macam mana pun macam tu juga. Kalau kitab level-level yang tinggi pun, advance kita kata pun sama juga macam ni. Habis itu. Okey, tak apa. Dah tahu dah sampai masa lapar dah. Sama-samalah. Okey, baik. InsyaAllah esok kita sambung lagi. Wa ammal hazfu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.